Hai semua. Ini bukan kereta saya tau. Ini saya pinjam jiran je. Okey, untuk hari ini masih lagi dalam topik kawasan pemprosesan. Kita pergi kepada pencahayaan iluminasi dan lampu selamat. Okey. Pencahayaan dan iluminasi. Untuk sebuah bilik gelap, ada dua pencahayaan yang kita perlukan, iaitu pertama ialah cahaya putih dan kedua adalah cahaya lampu selamat. Okey, saya terangkan dulu berkenaan dengan cahaya putih. Okey, untuk cahaya putih ialah cahaya mentofluoresan biasa saja yang macam dekat rumah kita tu. Ya. Ia perlu memberi iluminasi sekata, perlu diletakkan hampir dengan siling dan dinding atau dinding untuk elakkan pembentukan bayang. Keamatan sederhana 60 watt tungsten ataupun 30 watt untuk fluoresan. Boleh diletakkan di tengah bilik jika bilik itu luas dan perlu diletakkan hampir dengan meja kerja utama. Okey, suis perlu lebih dari satu dekat dengan pintu masuk dan satu lagi perlu letak dekat dengan tempat kita selalu kendalikan filem atau kendalikan kaset. Okey. Dan yang paling utama, suis perlu lebih tinggi dari suis lampu selamat atau berasingan tempat. Sebab kita tak nak, contohnya kita nak kendalikan filem dan kita nak buka suis lampu selamat, kita terbuka suis lampu cahaya putih. Okey. That's why kita perlu asingkan suis lampu selamat dan lampu cahaya putih. Okey. Okey, apakah fungsi lampu cahaya putih itu di dalam bilik gelap? Okey, fungsinya adalah untuk pemeriksaan dan penyelenggaraan kaset dan skrin. Kemudian untuk pembersihan permukaan meja kerja dan lantai serta servis peralatan. Takkan kita nak buka safe light. Safe light kan warna merah yang sama-sama, maka tak sesuai untuk kita buat segala kerja-kerja yang sepatutnya dilakukan dalam cahaya putih. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada safe light ataupun lampu selamat. Okey, kalau awak tengok gambar-gambar ni adalah gambar-gambar contoh lampu selamat lah, jenis-jenis lampu selamat yang digunakan. Okey. Ada lagi jenis-jenis yang lain. Okey. Ia bertujuan untuk membolehkan pengendalian bahan peka kepada cahaya dalam keadaan yang selesa. Kerana untuk supaya kawasan itu tidak terlalu gelap. So at least adalah cahaya sikit untuk memudahkan kita mengendalikan filem dan tidak menyebabkan bahan kabut cahaya. Okey. Dia ada dua. Satu, tujuannya untuk memudahkan kita mengendalikan filem dalam gelap, dan kedua, dan ia tidak boleh menyebabkan bahan tersebut kabut cahaya. Lampu selamat tidak memberi kesan kabut kepada filem yang sedang kita kendalikan. Okey. There is no totally safe lighting. So, walaupun kita menggunakan safe light, dia tidak totally selamat untuk filem. Okey, maksudnya untuk filem. Walaupun kita menggunakan lampu selamat, kita ada jangka masa untuk kita kendalikan filem. So, kalau terlalu lama kendalikan filem juga boleh menyebabkan kabut disebabkan oleh lampu selamat. Jadi, kita perlu seboleh-bolehnya kendalikan filem sepantas yang mungkin untuk elakkan kabut disebabkan lampu selamat atau disebabkan terlalu lama didedahkan dengan lampu selamat. Okey. Okey, kita tengok serba sedikit bagaimanakah prinsip lampu selamat. Okey, apabila cahaya putih melalui penuras, sesetengah cahaya akan diserap oleh penuras. Bermaksud setiap lampu selamat itu adalah asalnya dari cahaya putih dan ia mempunyai satu filter atau penuras. Okey, contohnya kita tengok penuras kuning. Okey, untuk penuras kuning dia turas apa? Okey, untuk penuras kuning dia turas antara ungu dan biru. Okey, tetapi dia
tetapi cahaya hijau, cahaya merah dan inframerah boleh melaluinya. Okey, menyebabkan yang keluar daripada penuras kuning adalah cahaya kuning. Okey, maka filem yang tidak sensitif pada cahaya kuning, kita boleh guna lampu selamat yang menggunakan penuras kuning. Okey. Okey, kita pergi kepada penuras merah. Okey, untuk penuras merah, dia turas cahaya mana? Okey, di sini dia turas cahaya UV, cahaya biru, cahaya hijau. Tetapi dia tidak turas cahaya merah dan inframerah. So, dia akan mengeluarkan cahaya merah. Jadi, filem yang sensitif pada cahaya merah tidak boleh menggunakan penuras merah. Ya. Maka kita akan gunakan, untuk penuras merah, kita gunakan filem yang sensitif pada cahaya biru contohnya. Okey, kita tengok. Guna penuras yang boleh memancarkan warna yang filem tidak peka dan menuras warna yang filem peka. Okey, contohnya untuk penuras merah, kita tak akan menggunakan filem yang peka dengan cahaya merah. Begitu juga dengan penuras kuning, kita tak akan menggunakan penuras kuning pada filem yang sensitif pada cahaya kuning. Okey. Okey. Ini adalah jenis-jenis filem. Untuk monokromatik filem, atau filem monokromatik, kita menggunakan penuras kuning. Okey. Kenapa kita menggunakan penuras kuning? Kerana ia tidak sensitif dengan cahaya kuning. Okey. Manakala filem ortokromatik, kita menggunakan kita menggunakan filter berwarna merah. Okey, kerana apa? Kerana filter berwarna merah ini ia mengeluarkan cahaya merah sahaja. Ortokromatik adalah tidak peka pada cahaya merah. Okey, filem ortokromatik tidak peka pada cahaya merah. Okey, bagaimana dengan pankromatik? Ada siapa-siapa boleh jawab? Okey, boleh cari. Untuk filem pankromatik ni bagaimana pula? Okey, ini satu homework lah, nanti you all cari. Kita guna filter mana untuk filem pankromatik. Okey. Okey, di sini adalah graf spektral transmisi atau graf transmisi penuras. Kalau tengok di sini, okey, ini adalah safe light, di mana apakah cahaya yang dipancarkan oleh safe light. Okey, yang bahagian sini adalah apakah cahaya yang dituras. Okey, untuk cahaya yang dipancarkan oleh safe light, safe light memancarkan bermula dari cahaya 550 nm. Okey. Kalau kita tengok di bawah, cahaya apa yang dipancarkan oleh penuras tersebut? Ialah cahaya hijau, kuning, orange, merah dan infrared. Manakala cahaya apa yang dituras? Iaitu cahaya biru, violet dan ultraviolet. Okey, dalam kes safe light jenis ini, ia sesuai untuk filem yang sensitif pada cahaya biru. Okey. Kita pergi kepada safe light jenis kedua. Okey, untuk safe light jenis kedua, tengok dia memancarkan pancaran bermula dari 600 nm. Okey, lebih kurang 600 nm kan. So, safe light ini memancarkan cahaya orange, merah dan infrared. Okey, dan dia menuras cahaya kuning, hijau, biru dan violet. Okey. So, apakah filem yang sesuai untuk safe light jenis ini? Adalah filem yang sensitif pada warna biru, hijau, kuning. So, filem yang sensitif pada warna-warna yang dituras ini perlulah menggunakan safe light jenis ini. Okey. So, filem yang menggunakan safe light jenis ini, ia tidak sensitif pada cahaya merah, cahaya orange dan infrared. Okey.
Okey, kita pergi kepada jenis safe light yang seterusnya, jenis safe light yang ketiga. Okey. Untuk jenis safe light yang ketiga, kalau kita tengok apakah cahaya yang dipancarkan oleh safe light ini. Okey. Ia memancarkan cahaya hijau, kuning, orange, merah dan infrared. Okey, kita tengok dari warna merah ni. Okey. Garis merah ni. Safe light ini menuras cahaya apa? Dia menuras cahaya biru, violet dan ultraviolet. Untuk safe light jenis ini, ia adalah sesuai untuk dipadankan dengan filem monokromatik. Okey, seterusnya kita pergi kepada binaan penuras lampu selamat. Okey, untuk yang ni kita tengok dia ada clear glass, diffusing glass dan lapisan coloured gelatin. Okey. Penuras lampu selamat perlu dibersihkan mengikut jadual untuk tahan lama. Dan ia tidak boleh melebihi 25 watt kerana gelatin ini adalah sangat sensitif kepada suhu dan kelembapan yang melampau. Okey. Mentol biasa yang digunakan bersama penuras adalah tidak lebih dari 25 watt bagi 1.2 meter jarak meja ke lampu dan 15 watt bagi 0.6 meter jarak meja ke lampu. So dia ukur situasi jarak meja dengan lampu. Okey. So kalau dia dekat maka dia punya watt adalah lebih rendah. Sekiranya kita nak letakkan jauh, dia punya watt adalah lebih tinggi ya. Bilangan bergantung kepada saiz bilik gelap. Okey. Kalau saiz bilik besar akan lebih daripada satu lah. Kalau saiz bilik kecil maka kita letak satu sahaja safe light. Okey. Jenis juga bergantung kepada warna dinding dan jenis cat. Okey. Adakah jenis cat itu pantul ataupun tidak? Ya. Sebab kita bimbang disebabkan safe light itu menyebabkan kabut filem akan tinggilah. Jadi kita kena pastikan dia punya spesifikasi adalah baik. Okey, untuk suis litar lampu pula, suis diasingkan bagi cahaya putih dan lampu selamat. Okey. Saya dah explain tadi berkenaan suis lampu cahaya putih. So ini sama juga, suis lampu selamat perlu diasingkan lah. Kita takut kita tertekan cahaya putih sedangkan ada filem yang kita sedang kendalikan. Okey. Okey, suis safe light hendaklah dikait pancarkan dengan cahaya putih. Okey. Dan juga pintu bilik gelap dan juga hopper. Okey. Misalnya kalau kita dah tekan safe light, maka kita tak boleh tekan lagi suis cahaya putih. Apabila kita pasang lampu safe light, kita tak boleh pintu tidak boleh dibuka. Macam tu. Okey. Okey, sekiranya kita tekan suis lampu cahaya putih, hopper tidak boleh dibuka. Begitulah. Ya, ini untuk mengelakkan daripada filem kita mempunyai nilai kabut yang tinggi. Okey, mengelakkan daripada terdedah dengan cahaya putih lah filem kita. Okey. Okey, seterusnya jumlah soket elektrik yang cukup dan terdapat pemutus litar sesalur yang tersendiri. Okey. Okay, seterusnya kita pergi kepada jagaan dan pemeriksaan lampu selamat. Adakah ia bocor? Perumah itu bocor. Okey, untuk lampu selamat dia ada cover dia, kita panggil sebagai perumah. Okey, adakah ia bocor? Periksa penuras, adakah penuras itu retak atau penuras itu sudah pudar. Bila penuras itu retak, maka dia tak boleh filter cahaya yang sepatutnya dia filter. So bila dia tak boleh filter, so sepatutnya cahaya, contohnya cahaya itu dia filter cahaya hijau tetapi dia tak dapat filter, maka dia dah pancarkan cahaya hijau pada filem yang sensitif pada cahaya hijau. So menyebabkan filem itu menjadi kabut. Okey. So periksa kod penuras. Okey, penuras dia ada kod-kod tertentu ya. Penuras yang untuk filem monokromatik lain, filem pankromatik lain. Okey. Dia ada jenis-jenis kod penuras lah. Okey. Okey, seterusnya kita perlu jaga supaya tidak terlalu lama pasang safe light. So contohnya kita dah manage
filem tu, kita dah uruskan filem tu. Okey, filem sebanyak beberapa bilangan filem ni kita kena uruskan dengan jangka masa tertentu. Okey, supaya kita tidak pasang ia terlalu lama. Okey, kedua, tukar penuras apabila luput. Okey. Penuras dia ada tarikh luput dia. Waktu penukaran pun kena ada rekod bila kita tukar penuras dan sebagainya. Okey. So seterusnya kena guna kod yang disyorkan. Okey, kod untuk kod penuras untuk filem monokromatik lain. Kod penuras untuk filem pankromatik lain. Okey, macam itulah. So, dia ada jenis kod dia. So, seterusnya jangan guna mentol ward yang salah. So, yang saya sebutkan tadi sekiranya dekat dengan meja kerja kita, so mentol ward itu adalah lebih rendah compare apabila kita nak letakkan jauh dari meja kerja, ya. Okey, sampai sini saja untuk kelas hari ini. Okey, untuk kelas hari ini kita dapat tahu fungsi cahaya putih, safe light, bagaimana safe light diaplikasikan, apa kaitan filter dan safe light. Okey. Safe light ini bertujuan untuk kita kurangkan kabut pada filem semasa pengendalian dan membantu kita mengendalikan filem semasa dalam bilik gelap. Okey. Diharap semua boleh faham apakah di sebalik safe light itu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua.